Illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 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 ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ya karim bi rahmatika nasta'idzu bika rahimin. Waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah sudurana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan. Allahumma rzuqna sihhata was salamah. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wa ahsin akhlaqana birahmatika nastaghiitsu bika arrahmin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah ala kulli hali wa kulli nikmatin. Syukur kepada Allah Ta'ala dengan lafaznya alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji kepada Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Maha puji, maha terpuji Allah Ta'ala atas segala apa yang kita syukuri setiap daripada nikmat yang kita perolehi. Maka kita jadilah orang yang benar-benar menyatakan syukur itu dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa. Dan alhamdulillah, insya-Allah pagi ni semua dikasihi Allah Taala. Sekiranya suara saya tak jelas ke apa semua, minta maklum ya kan sahabat-sahabat luar sana, kerana saya tak boleh nak live melalui laptop, saya menggunakan telefon. Saya gunakan handphone saya. Jadi sekiranya suara saya tak berapa elok ke, tak jelas ke, minta maklum segera ya. Encik Redup, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dia pagi ni? Hari ni Isnin tak? Selamat bekerja. Orang yang bekerja tu, okey, selamat bekerja. Namun yang bersama kita pagi ni insya-Allah, mudah-mudahan kongsian hari ini beri manfaat yang besar ke atas kita semua. Sambil-sambil tu love banyak-banyak sikit, share ya. Baik. Semua dikasihi Allah Ta'ala. Baik, pagi ni kita nak bincang tentang kelebihan salat subuh, solat sebelum subuh, solat fajar dipanggil. Okey, solat sebelum subuh. Kelebihan solat sunat fajar. Kelebihan solat sunat fajar. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Solat sunat ni semua dikasihi Allah Ta'ala. Ambil berat, ambil cana sikit. Ambil cana dengan solat sebelum subuh. Sebab ada orang tanya apa beza antara solat sunat fajar dengan solat sunat subuh? Sama. Beza pada nama. Beza pada nama, istilah kita sebutkan. Tapi ceritanya sama. Kalau waktu pagi yang telah terbit matahari itu Isra', insya-Allah kita bincang kejap lagi. Cuma nak bagi tahu solat sunat fajar dan solat sunat subuh ini perkara yang sama. Jadi kerana itulah semua yang dikasihi Allah Ta'ala dalam ruang waktu dan masa yang kita dapat ni, iaitu bersahur ini, kita dah bincang sebelum ni, banyak keberkatan dia. Maka tolong jangan jadi orang yang rugi.
iaitu dengan meninggalkan solat sunat 2 rakaat. Andai sekiranya kita tak ada keupayaan, andai kita tak ada kesempatan, bangun-bangun pukul 5 nak buat persiapan bersahur, tak, loratlah kita kata, tak sempat. Okey, baiklah. Namun takkanlah lepas pukul 5.30, 5.45 tu nak tidur. Tak menasabah sebab dah nak masuk subuh. Maka yang demikian, solatlah sunat sebelum subuh. Sebelum solat subuh. Ambil masalah kat situ 2 rakaat. Ambil masa di situ 2 rakaat. Allahu Akbar. 2 rakaat je pun. Sebab kita solat subuh pun 2 rakaat. Maka ambillah ambillah waktu ini dalam penuh keberkatan solat yang ada di akhir malam ini, di antara solat yang berada di akhir malam. Sebab lepas tu kan subuh nak masuk siang, maka penghujung malam ni apa yang boleh kita buat terbaik untuk latih. Sebab setengah daripada setengah rugilah. Ini cerita orang yang rugi, lepas tu merugikan diri. Apa dia? Dahlah masuk subuh, kerana makan tadi, tak salah makan, namun oleh kerana makan itu menyebabkan berlebihan. Contoh, terlena dia, penat, menyebabkan pukul 6.45 baru nak subuh. Tak? Baru nak buat subuh. Contoh, rugi tak? Macam waktu ni. Hadirin kalau perasan tingkap kat belakang saya tu dah nampak dah langit. Rugilah kan? Baru nak subuh masa ni. Tabarakallah sanul khaliqin. Rugi. Baik, kerana itu ambil apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil asyadda minhu ta'a khudda ala raka'atain al-fajr. Okey. Tidak pernah dilihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat berkaitan solat-solat sunat sebagaimana baginda mengambil berat tentang 2 rakaat fajar. Jelas bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ambil berat tentang solat sunat. Sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, tak, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Yang diambil berat sangat ini. Di antara banyak-banyak solat sunat yang diambil berat atau solat-solat sunat yang lain, maka dia ambil berat tentang 2 rakaat fajar. 2 rakaat solat sunat fajar. Tabarakallah. Maka nak lihat dan kita nak faham bahawa solat sunat 2 rakaat ini sebelum subuh ini, tabarakallah, rupanya solat sunat yang amat diambil berat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sebab yang nak ambil berat sangat ni? Apa sangat? Apa yang ada kelebihan tu? Yang kita maklum tentang kelebihan yang ada di penghujung malam, yang kita mana adalah orang yang beristighfar pada penghujung malam ni, dengan kita bangun bersahur itu sekali. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan, seolah menawarkan, nak bagi tahu apa yang sangat diambil berat sana ni. Raka'atan al-fajri, 2 rakaat solat sunat fajar ni, 2 rakaat ini sebelum kita subuh ini, khairan, lebih baik minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Tabarakallah. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, nak bagi tahu apa ya? Nak bagi tahu sebenarnya kita meyakini tentang kehidupan akhirat. Hak tu yang pertama kena faham. Kita adalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat menitik beratkan tentang kehidupan akhirat. Kita di dunia, kita tahu
seluruh daripada makhluk dan alam ini adalah meninggal. Dunia bakal ditinggalkan. Baik. Karena itu, bila kita faham bahawa seisi dunia ini adalah yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan hanya salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ditawarkan dunia dan seisinya. Besar tak? Besar. Maka dunia dengan seisinya, ini nak letak kat mana kalau kita dalam sudut benda? Nak letak kat mana? Sebanyak-banyak harta yang kita ada, nak letak kat mana? Besar, benda banyak. Benda banyak, besar. Nak letak kat mana? Ini dunia dengan seisi-isinya. Apa sahaja yang ada di atas, lapisan bawah, yang menghuni, apa sahaja yang ada, seisinya ditawarkan. Kerana dunia dan isi-isinya kita bawa untuk akhirat. Tabarakallah. Dengan hanya salat sunat 2 rakaat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebab itulah, tolong jadi orang yang ambil cakna sungguh. Atas ruang dan peluang, kita sekalipun tidak bangun bersahur pada bulan-bulan yang lain, maka tolonglah. Sebelum solat sunat, solat subuh, solatlah sunat 2 rakaat. Solatlah sunat 2 rakaat. Saya ingat perkataan, kalau bonda saya, Haji Hasmah, Haji Awal, Umi, bangun tak? Dia memang saya selalu dengar, kalau solat subuh Jumaat dengan dia, saya selalu dengar dia kata apa? Solatlah 2 rakaat. Dia kata gitu. Sebelum solat subuh, dia kata solatlah sunat 2 rakaat. Jadi, ada kala kita terbuat, ada kala tak buat. Ada kita buat. Jadi, nak cerita bahawa kita ni ada satu kelemahan pada diri juga. Ada kala kita ingatkan, dah selewat subuh, kita pun buat terus solat subuh tak. Habis ada setengah tu sampai tak, walaupun subuh kita tu 6 suku dah, 6.30 dah. Tetap kalau boleh buatlah dulu. Buat juga. La ilaha illallah. Rupanya, apa perkataannya? Allah tak, Rasulullah bagi tahu dunia dan seisinya ditawarkan kepada kita. Saya tak tahu tu. Dia tak cerita tadi. La ilaha illallah. Bukan hak itu Allah belaka, tapi kita tak cerita tak tahu. La haula wala quwata illa billah. Tak nak bagi tahunya apa tak? Besar tak? Besar. Sampai yang ni jangan buat. Yang ni jangan buat. Nak bagi tahu apa? Bagi tahu bahawa ada tu di kalangan ni tak. Subuh ni dia bukan dengan sengaja nak bangun lewat, bukan sengaja atas keletihan apa semua sekali. Contohlah pukul 7. Pukul 7. Ni cerita tentang subuh tu lah. Dia tetap bangun untuk nilai sebagai solat subuh itu dengan adaan lillahi ta'ala lah. Itu dari satu sudut. Tapi janganlah sampai buat yang tu. Jangan buat solat sunat sebelum subuh pula. Sebab dah pukul 7. Yang ini kita ambil dalam waktu dia lagi. Dalam waktunya lagi. Sebelum terbitnya matahari itu. Sebelum syuruk. Naik. Sebelum syuruk. Baik. Boleh sebelum syuruk. Makanya nak bagi tahu hak afdalnya awal waktu. Afdalnya awal waktu. Atas kelemahan diri kita, raikan, minta Allah Ta'ala, ya Allah, pengampunan, kemaafan. Dan jangan amalkan. Amalkan, subuh lewat. Jangan amalkan. Sebolehnya, seawal. Itu afdal. Semua maklum. Inna salat kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sungguhnya solat ni ke atas orang yang beriman itu adalah pada waktunya. Ceritanya sekarang adalah bila mana pada perkataan wa ma fiha raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, riwayat Muslim. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa ma fiha itu, pada perkataan wa ma fiha itu adalah seluruh daripada kesenangan dunia yang kita nak. Seluruh kesenangan dunia yang kita nak. Kita ni dengan dunia kita nak apa? Dengan kehidupan dunia ni kita nak apa? Kita kata tak? Macam-macam lah kehidupan dunia. Kita maknanya daripada tak ada jadi ada. Satu daripada. Maksud yang selama ini kita rasa kita ni tiada apa dalam dunia ini. Kita tak ada apa-apa. Kita rasa kata aku tak seperti engkau. Aku tak seperti engkau dengan harta benda yang kau ada, dengan perniagaan kau yang baik, dengan seluruh daripada kemewahan dunia kau ada belaka. Tak kita kata tak dengan kereta besar, kereta cantiknya, rumah besar segala kita tak. Kita kata macam tu.
Rupanya Rasulullah Muhammad SAW bagi tahu musalat sunat 2 rakaat je. Lebih daripada apa yang kawan tu ada. Dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Maka hadirin, gambar bukan, jangan lihat dari sudut fizikal benda tu. Jangan lihat dari sudut fizikal benda tu. Dari sudut fizikal, ya, kita tak ada seperti mana yang dia ada. Dengan dunia yang dia kan, kemewahan yang kita sebut tadi tak. Namun kita ni sekarang ditawarkan dunia dan seisinya. Kesenangan-kesenangan dunia yang kita nak itu apa? Jadi Nabi tawar kita dah habis. Habis sekian apa yang ada di dunia. Benar Nabi. Dunia, hadirin kena maklum, dunia adalah la'ibun walahun. Kita dah bincang tak? Kita dah bagi tahu, dunia adalah tempat kita bersenang, kita tempat yang boleh menjadi yang melalaikan. Boleh melalaikan. Maka seluruh daripada kesenangan dunia ini dengan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ditawarkan keseluruhan. Ambil. Nak apa lagi? Ambil. Maka kita akan lalu ya satu rasa itu yang mana kesenangan-kesenangan dunia ini walaupun tidak dapat seperti mana yang diperoleh oleh seseorang itu, namun Allah Ta'ala boleh gantikan dalam bentuk yang lain. Kita boleh merasa. Sebab nikmat dunia setiap orang ini berbeza. Nikmat dunia seseorang itu berbeza. Tak? Kita dah cerita tak? Orang itu leka dunia dia, dunia dengan Al-Quran. Seronok dia tak? Seronok dia dengan dunia dia Al-Quran. Dunianya dengan gadget. Dia leka dengan dunia gadget. Macam-macam dengan kesenangan dunia. Namun kita nak kesenangan dunia ini adalah yang benar-benar memberi manfaat untuk akhirat kita. Boleh? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka dalam solat sunat fajar ini, rakaat yang pertama baca surah Al-Kafirun. Bacalah surah Al-Kafirun. Baik. Kemudian pada rakaat yang kedua ini biasalah tak, kita akan baca surah Al-Ikhlas. Okey. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala. Yang ini sekiranya kita ada ruang waktu yang panjang. Kita ada ruang waktu yang panjang. Maksudnya waktu subuh itu kita ada ruang untuk membaca surah yang lebih sedikit. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala, boleh baca dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Ini antara cadangan. Okey. Al-Baqarah 136. Satu ayat ni je. Ayat 136. Qulu amanna billah. Start kat situ. Yang ada Quran boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 136. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahu azim. Lebih kurang dengan baca Al-Kafirun lah. Tak? Satu ayat ni. Ayat 136. Ada masa lagi. Panjang lagi masa. Baca. Lebihkan lagi. Gitu boleh. Maksudnya sekurang-kurangnya bermula pada ayat 136. Hadis ini yang disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan perkataan wa ma fiha adalah kesenangan keseluruhan dia. Kemudian dalam riwayat yang lain juga menyatakan disunat membaca surah Al-Baqarah ayat ke-136. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat yang kedua dibaca surah Ali Imran ayat ke-64. Okey. Al-Baqarah ayat rakaat yang pertama, rakaat yang kedua surah Ali Imran ayat ke-64. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila
kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir ayat. Surah Al-Baqarah ayat 136 rakaatnya pertama, surah Ali Imran ayat ke-64 rakaat kedua. Okey, boleh? Yang ini tambahan, ekstra. Nak bagi tahu apa? Nak dapat dunia dan seisinya. Tambah nilai lagi dalam bacaan kita dengan surah-surah yang dianjurkan. Selain daripada Kafirun dan Al-Ikhlas, kita baca juga apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan surah daripada Al-Baqarah 136 dan Ali Imran 60 ayat ke-64. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, daripada ayat 2 ni, mazhab yang lain daripada bahas ulama yang lain, Asy-Syafi'i juga menganjurkan agar dapat membaca surah Al-Baqarah ini dan surah Ali Imran. Sekiranya berupaya untuk kita berhafaz, ingat dengan baik, kita bacalah pada ayat ini. Selain daripada Al-Kafirun. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala, bahawa amat rugi sekiranya ruang yang mana Allah Ta'ala, Rasulullah Muhammad tawarkan, dengan Allah Ta'ala juga tawarkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam waktu sahur ini, yang diikuti dengan solat sunat 2 rakaat ini. Sekiranya kita tak ambil ruang dan peluang ini, Masya Allah, tabarakallah. Tambah pula selepas itu kita solat subuh pula, solat fardu. Hak tu, ya, satu dah kewajipan kat atas diri kita. Sebelum kita nak buat solat yang fardu ini, kita dah buat satu yang lebih, yang besar dah. Yang ganjarannya yang ditawarkan dunia dan seisinya. Tambah masuk pula dengan solat subuh. Tabarakallah sanul khaliqin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ammatika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zuki tanya, tak mohon restu. Mohon perintah sempadan. Tak, tuan. Beraya kat sini lah. Kita beraya kat kampung lah. PKP kat sini kan. Tabarakallah. Baik. Tanya sambil-sambil tak. Allahu akbar, Allahu akbar. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kerana itulah kena ambil maklum, ambil cakna tentang perkara-perkara yang boleh menambah nilai dalam ibadah kita. Kan? Dalam ibadah kita, tambah nilai. Carilah sesuatu yang asbab kepadanya beroleh sesuatu yang di luar jangkaan kita. Hanya lebih besar. Tabarakallah sanul khaliqin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kerana itu semua dikasihi Allah Ta'ala, bila dah nampak matahari dah naik cerah itu kan, kita dah nampak dah tinggi dah matahari, kemudian kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Selepas solat subuh ni tak? Nak tidur? Rugi lagi. Kita dah bincang dah tentang solat subuh kan. Orang tidur selepas subuh. Tidur selepas subuh. Yang bertanya ada juga kita bagi tahu, cuma nak bagi tahu solat sunat, solat orang tidur selepas subuh ni bukannya ada hukum mengatakan haram. Kita dah bagi tahu tak? Bukan kata larang, tidak. Namun kita terlepaslah. Banyak tu. Terlepaslah banyak perkara yang kita terlepas. Okey, baik. Apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Okey. Sabdanya, man shalla al-ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta talu'u syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. 3 kali ulang. Apa Rasulullah sebut sampai 3 kali ulang ni? Sesiapa? Ingat lagi man shalla, sesiapa. Allah, ya Allah, kita nak siapa? Ya Allah, itulah aku. Minta ya Allah, sesiapa itu termasuk diriku. Sesiapa yang solat subuh berjemaah, man shallal ghadata fi jamaah, solat subuh berjemaah, kemudian duduk, summa qa'ada yazkurullah, dia duduk berzikir kepada Allah. Yang saya dengar kata daripada guru, kata waktu kita bermanja-manja, waktu kita nak meruang waktu untuk Allah Ta'ala, daripada awal malam sampai kepada penghujung malam, sampai kepada cerah, maka ruangkan waktu untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Yang ini dari sudut adab.
Sudut adab apa? Sekurang-kurangnya hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, selepas bagi salam, tolonglah duduk seketika. Sebutlah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak boleh 5 minit, 10 minit pun tak apa. Tak boleh 10 minit, 20 minit pun tak apa. Tak boleh sikit, banyak pun tak apa. Kita tak berkira bab ibadat ni. Kalau soalannya gitu. Soalnya sekurang-kurangnya ambillah 5 minit. Ambillah 2 minit lah kalau kata tak boleh sangat. Tolonglah. Kan? Ini sudut adab lah. Ini sudut adab. Allahu Akbar. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Telefon dulu yang diambil. La haula wala quwata illa billah. Tapi nak ingat macam mana ya kita nak tegur ni, tegurlah, tetap tegur, bagi tahu sebab watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pesanlah pada setiap orang itu, pesan dengan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. Pesanlah kita bagi tahu, tolonglah beradab. Tak, kita solat tadi tu kita tak perasan dan mungkin di luar kesedaran kita kualiti solat fardu kita tak. Sempurna tahap mana? Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Masing-masing ada kelemahan dia tak? Masing-masing kena maklum. Maka selepas bagi salam tu, istighfarlah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan antara pernah guru bagi tahu, waktu mustajab doa. Sebab kita telah membuat satu ketaatan. Kita solat ni, kita telah melaksanakan satu ketaatan yang difardukan ke atas kita dengan 5 waktu dah. Jadi, selepas bagi salam tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma ufir lidzanubi. Terus doa. Kalau kata tak nak zikir sangat tak? Terus berdoa. Sebab waktu itu antara doa yang mustajab. Mudah Allah nak makbulkan kerana kita adalah orang yang sedang melaksanakan ketaatan itu. Maka, Allahumma ufir lidzambi wasa'li fid dari wa barik li fi rizqi. Ini antara doa yang telah saya kongsikan sebelum ini. Ibrah dari doa. Sebutlah apa yang kita nak sekurang-kurangnya. Apa yang terbaik kita istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tolong jadi orang yang beradab, bukan buka telefon dulu. Hak ni saya bagi tahu memang kita bertugas tak? Jumpa macam-macam manusia. La ilaha illallah. Beradab ni dia jangan kira dengan sesama manusia sahaja, jangan. Dengan Allah Ta'ala lah yang lebih utama nak kena beradab. Nak angkat takbir sibuk lagi dengan telefon. Nak angkat takbir duduk tengok lagi. Lepas tu iman dah masuk surah, selepas Fatihah baru nak simpan telefon, angkat takbir Allahu Akbar, telefon tak silent. Tak senyapkan dia. Lepas tu klik bunyi WhatsApp masuk. Hak masuk WhatsApp tak apa lagi. Tak, kita bunyi yang macam kecil. Tapi sekiranya bunyi telefon masuk, apa ni, panggilan masuk. Panggilan masuk, hadirin. Allahu Akbar. Tabarakallah. Tak beradab lah. Tak beradab. Ini cerita tentang solat ni. La ilaha illallah. Hak solat ni. Dalam solat ni pun kita kena duduk dengan adab-adabnya. Tabarakallah sana khaliqin. Hadirin bayangkan. Ini betul ria berlaku ni. Saya selalu dah cerita sebelum-sebelum ni. Tapi nak bagi tahu ni tentang manusia yang tabarakallah. Betapa tidak beradabnya dengan Allah Ta'ala. Satu tadi kan. Sebelum angkat takbir. Telefon tak di silent apa semua sekali kan. Satu hari. Masa tu bulan puasa juga. Bulan puasa saya dipanggil untuk bagi ceramah, tapi kena huruskan sekali, kena solat Jumaat Isyak, tarawih, ceramah 3. Waktu solat Isyak rakaat yang kedua, ayam jantan berkokok. Ring telefon dia tu ayam jantan berkokok. La ilaha illallah. Dahlah pakai telefon, tak disilentkan, ayam jantan berkokok daripada rakaat yang kedua sampailah rakaat yang keempat. Tak berhenti ayam tu berkokok. Tak berhenti nak silentkan. Tak berhenti nak berhentikan. Bunyi telefon, bunyi la ilaha illallah. Sampai bagi salam kata apa? Senyap. Elok je bagi salam tu senyap. Saya pun kata, kalau tak ayam tu dengan tuan-tuannya sendiri saya sembelih. Ayam tu dengan tuan-tuannya saya sembelih kata.
La ilaha illallah. Tabarakallah sana. Nampak hadirin, duduklah berzikir kepada Allah. Sebab ada berlakunya lara, ada berlakunya kelemahan dalam solat kita itu sendiri, maka duduk astaghfirullahalazim, 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 zikir hingga tatlu'us syams, sehingga terbitnya matahari. Siapa? Sekiranya dia adalah orang yang ada kelapangan itu. Maksudnya sampai terbit matahari itu ada kelapangan ke atas dirinya. Sekiranya dia orang yang bekerja, silakan dalam perjalanan pergi kerja pun boleh berzikir. Boleh berzikir. Hak nak paling utama, selepas bagi salam, seketika itu ambillah masa untuk berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah doa. Bacalah doa. Tak pun assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir dzambi, Allahumma ighfir dzambi. Doa juga. Doa juga. Itu tak kira doa yang baca dalam sebelum bagi salam. Ada, insya-Allah kita jumpa. Doa-doa yang khusus yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar, yang diajar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah, banyak. Ceritanya apa? Duduk solat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian solat subuh berjamaah sekiranya sesiapa dapat. Kemudian dia duduk berzikir sehingganya naik matahari. Summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajran hajjatin wa umratin tamamatin. Kamu salat 2 rakaat Isra. Salat sunat Isra, salat sunat terbitnya matahari itu, maka adalah baginya pahala seperti pahala haji yang umrah dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salat sunat Isra 2 rakaat baginya pahala seperti pahala orang salat, orang mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sepanjang saya menyantuni para jemaah mengerjakan haji dan haji sekali, umrah, banyaknya umrah, mengerjakan umrah ni, diri sendiri pun tak rasa sempurna. Cakap tu terang, kita sendiri pun walaupun kita buat mengikut susunan rukun itu, kita ikut susunan rukun itu, kita yakin sahnya ikut susunan dia, rukun ni, kita dah rasa buat yang sehabis baik, tak capai hadirin. Boleh pergi bawa jemaah setiap tahun tu, rasa la ilaha illallah. Dan sepanjang umrah sunat yang kita buat tu tak, kita sampai buat yang utama, kemudian kita rehat, hari yang kedua kita pergi buat pula. Nak buat seperti mana hari yang pertama, hari yang kita buat hari yang ketiga tu tak, masa kita rehat sehari, kita buat sunat yang lain tak, tabarakallah, rasa buat lagi. Maka sepanjang 10 hari berada di bumi Mekah dan Madinah, 7 hari berada di Mekah itu, 7 hari ataupun 6 hari berada di Mekah, seberapa banyak yang kita mengerjakan umrah itu, nak mari perkataan sempurna, tak jumpa. Tak jumpa hadirin. Tak jumpa perkataan sempurna. Kita rasa ada je. Apa ya? Buat lagi. Ini ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita pula. Yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, riwayat Tirmizi. Dengan salat sunat 2 rakaat Isra, seumpama kita mendapat baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Haji yang sempurna tiada ada yang lain, adalah haji yang mabrur itu syurga baginya. Haji yang sempurna, yang mabrur itu tiada ada lagi yang Allah tawarkan melainkan syurga. Tabarakallah. La ilaha illallah. Umrah kita ni, saya duk tengok jemaah yang selama ini kita santuni tak, jemaah umrah ni, dalam berkait ihram itu merokok selamba. Nak kata sempurna, lagilah tak dapat. Pakah terus, tak ada apa. Markah kita beradab dalam kait ihram tu dah tak ada.
Tabarakallah sanul khaliqin. Allahu akbar. Nak bagi tahu depan-depan mata ni tengok la haula wala quwata illa billah. Saya tegur. Direct kita cakap, Haji tolonglah. Datang jauh-jauh bayar ribu-ribu ni. Tak, mari-mari nak merosakkan umrah kita sendiri untuk apa? Merosakkan umrah kita sendiri untuk apa dengan bayaran itu? Bukan soal mampu kita boleh marikan dan mampu ada duit, tak. Mampu menguruskan akal, mampu menguruskan rasa. Kena ada kemampuan dia sendiri. Kalau tak, kita akan merugikan diri kita. Tabarakallah. Allahu akbar. Maka baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Dua perkara yang ditawarkan tadi. Jelas dua perkara yang ditawarkan tadi. Siapa yang solat sunat sebelum subuh ditawarkan dunia wa ma fiha, keseluruhan dunia dan seisinya ditawarkan kepada kita. Rasulullah bagi tahu, ambil dunia dan seisinya. Kemudian selepas solat subuh kita buat dengan amalan zikir kita sehingga terbitnya matahari. Maka saat terbit matahari kita buat pula solat sunat Isra' 2 rakaat, maka kita baginya adalah pahala haji yang dan umrah dengan perkataan, nak sebut lagi sekali, tamatin. Haji dan umrah kita yang sempurna. Subhanallah, tabarakallah sunul khaliqin. Allahu akbar walillahil hamd. Kita nak apa lagi sebenarnya? Itu datang soalan. Kita nak apa lagi dengan dunia yang ditawarkan dengan sebegitu, Masya Allah, tabarakallah, untuk bekalan akhirat kita. Allahu akbar, Allah akbar. Karena itulah Ibn Abbas menamakan solat duha, dengar solat duha yang dilakukan pada awal waktu dipanggil solat Isra'. Solat Isra'. Jadi sekiranya kita solat, kita pun niat solat duha, matahari baru terbit, tak, kita pun solat sunnatul duha, itu dipanggil solat sunat Isra'. Dia ada masa juga. Ada masa solat Isra'. Dia sebenarnya solat Isra' sebab matahari baru keluar itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, mensyarahkan hadis ini, dia kira sebagai solat Isra'. Walaupun solat duha dah pun bermula daripada terbit matahari ini sehingga tegaknya matahari. Ada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nyatakan sebelum masuknya fardu zuhur masih dikira duha. Okey, baik, kita ambil hak masyhur, maksudnya boleh lagi sampai ke tahap itu. Namun biasa kita akan buat duha di antara pukul 8, 9, 10. Boleh. Namun sekarang ini dah termasuk dalam solat sunat duha. Cuma dia dikategorikan lagi dipanggil solat sunat Isra'. Silau saya. Matahari daripada sebelah masjid ni tingkat sana straight masuk mari ke muka. Tak apa. Baik. Okey, baik. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala, maka ia dinamakan dengan solat Isra' ini kerana didirikan selepas waktu syuruk, iaitu waktu matahari sedang terbit. Yang ini waktu syuruk lah. Inilah waktunya. Matahari tengah terbit, dipanggil solat Isra'. Baik. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Ulang lagi sekali, solat Isra' ni adalah solat dia dalam waktu solat duha. Cuma kita buat lebih awal. Baik, kerana solat duha itu bermula daripada terbitnya matahari sehingga matahari tegak di atas kepala. Maka solat Isra' bermula setelah matahari naik pada kadar lebih kurang 12 hingga ke 15 minit selepas waktu syuruk. 12 hingga 15 minit selepas matahari terbit, atau 1.5 meter ukuran yang tu kita tak jadi nak gambar lah tak. Cuma kita ambil segala untuk duha. Ini Isra' 12 hingga 15 minit selepas waktu syuruk. Okey, baik Baik, semua yang dikasihi Allah Taala. Maka itu yang disebutkan boleh baginda Rasulullah hatta tatlu asy-syams, sehingga terbitnya matahari.
Maka terbitnya matahari dah nampak. Macam saya sekarang ni, hadirin boleh perasan kalau nampak bahawa matahari ni tegak dah kena. Ini dah kira sebagai waktu solat Isra'. Sekarang pukul 7 suku. 15 minit. Waktu syuruk kita pukul berapa? 12 ke 15 minit. Selepas tu dikira solat Isra'. Boleh dalam Isra' lah ni. Solat Isra' ni sebab dalam waktu duha yang awal. Dikira waktu duha yang awal, pengkhususannya salat sunat Isra'. Maka bacalah, niatlah usolli sunatul Isra' raka'ataini lillahi ta'ala, baca surah Al-Kafirun rakaat pertama, surah Al-Ikhlas rakaat yang kedua, ataupun kita baca secara khusus surah apa tadi? Itu dua kira yang Baqarah dengan tu sebelum subuh. Okey, baik. Semua dikasih Allah Taala. Maka waktu duha pula, waktu duha yang ni semua maklum, cuma kita nak ambil maklumat lah kan, ambil maklumat. Sebelum tergelincirnya matahari bermula daripada terbitnya matahari, sebelum tergelincir, atau diistilahkan waktu duha itu pasir-pasir menjadi panas. Waktu duha itu bila bermula, bila matahari itu kena di atas tanah tu rasa panas. Bermulalah waktu duha. Macam tu. Okey. Yang afdal. Duduknya kat situ. Baik, semua dikasih Allah Taala. Apa yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda sallatan awabin hina tarmidu fisalu. Sawa awabin, iaitu solat yang dilakukan ketika pasir, yakni di tanah lapang menjadi panas kerana matahari sudah pun meninggi, sudah terik. Gitu, semua dikasih Allah Ta'ala. Boleh? Baik, kerana itulah pagi ini kita membincangkan dua solat sunat yang dilakukan sebelum subuh, yang dilakukan selepas subuh, yang mana ganjarannya tabarakallah sanul khaliqin amat hebat, amat dahsyat bagi orang yang berkehendak, maka dia akan mencarilah. Yang berkehendak dia akan mencarilah. Baik, sebelum penutup nak ingatkan lagi sekali tawaran kepada orang-orang yang melaksanakan solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh, raka'atil fajri khairam minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan solat-solat sunat yang lain, namun amat cakna, bahasa kita amat cakna apa dia? Raka'atainil fajri, tentang dua rakaat fajar. Ini amat cakna. Baik, Imam Nawawi bahaskan apa tadi? Wa ma fiha, itu bermaksud dunia dan seisinya, iaitu kesenangan dunia kita beroleh. Hanya solat sunat sebelum subuh. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Kemudian solat sunat selepas subuh juga ditawarkan apa dia tadi? Pahala haji dan umrah yang sempurna. Tabarakallah. Hadirin, apa lagi? Kesenangan dunia tak tadi? Kata buat sikit boleh banyak. Inilah istilah kita dah pakai daripada yang kira. Solat sunat Isra' anggarannya jam berapa yang kita boleh laksanakan itu? Solat sunat Isra' tadi yang kita bincang 12 hingga 15 minit selepas waktu syuruk, selepas terbitnya matahari. Cuba tengok waktu syuruk dia tulis pukul apa di sini. Hari Isnin. Waktu syuruk 6.56. Ambil masa. Baik kami kat sini, saya dekat Kelantan ni, Pulau Condong ni, waktu syuruk dia 6.56. 12 minit ke 15 minit selepas. Maksudnya pukul 7 dah boleh buat. 6.56. Pukul 7 dah boleh buat. 7.10 boleh buat. Boleh. 7 suku boleh buat. Boleh. Silakan. Maksudnya selepas waktu syuruk. Selepas waktu, tengok waktu syuruk pukul berapa, ambil tempoh selepas itu. 12 hingga 15 minit. Selepas matahari
terbit. Nah, yang ni ada yang sampai saat bergaduh pun ada pasal benda ni. La ilaha illallah. Tak hidup bergaduh lah. Hadirin, saya nak alih sikit ya. Matahari terlalu kena atas muka. Saya nak beralih kejap ya. Okey, baik. Semua dia kasih Allah Ta'ala. Okey, baik. Jelas ya? Solat Isra' anggarannya jam berapa? 12 hingga 15 minit selepas masuk terbitnya matahari. Selepas terbitnya matahari. Macam tu. Ambil lah yang itu. Sebenarnya lepas matahari terbit tu boleh buat terus tak? Boleh sebenarnya selepas matahari terbit, sebab kita ditegah untuk solat selepas subuh. Solat sunat selepas subuh tak ada sehingga terbit matahari. Itu ya sebenarnya. Maka terbit matahari pukul berapa? Pukul berapa? Ikut waktu yang telah ditetapkan oleh orang falak, takwim dah ada. Rujuklah kat situ. Gitu. Sebab ada satu hari tu dua orang ni, makcik ni mari tanya personal, cerita pasal solat Isra' ni. Pukul berapa nak buat? Saya kata, berdasarkan hadis inilah saya kata sehingga terbit matahari. Dia pun kata, manalah kami nampak matahari tu keluar macam mana? Apalah dia. La ilaha illallah. Manalah saya nampak matahari tu terbit macam mana? Saya pun kata, saya pun tak tahu terbit macam mana matahari ni, puan. Tapi puan tahu tak, dekat kalender kita tu ada waktu, ada takwim dia. Dekat masjid tu ada yang lampu-lampu jadual solat tu. Rujuklah kat situ. Allahu akbar. Doa maksur yang terbaik selepas solat syuruk dan duha. Tabarakallah sana khaliq. Doa ni tabarakallah. Doa ni nak sebut apa ya? Solat doa duha kita dah maklum. Doa duha. Okey. Saya pernah dengar bacaan satu daripada himpunan doa-doa lah, doa Isra' ni. Panjang saya tak ingat, cuma saya ingat pada perkataan Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah hatiku, wa sadri dan dadaku. Ya Allah terangilah dadaku dan hatiku ini. Allahumma nawwir qalbi wa sadri binuri hidayat binuri hidayatik, dengan cahaya-cahaya hidayah, kama nawwarta syamsa, seperti matahari yang menerangi bumi. Seumpama matahari yang menerangi bumi. Maksud kalau tak boleh dalam bahasa Arab, sekurang-kurangnya kita mari dalam gambaran, ya Allah terangilah hati aku dan dadaku ini seperti mana matahari yang menerangi bumi. Kasyamsi abadan ya arhamar rahimin. Dengan selama-lamanya. Apa ni? Cahaya hidayah itu. Cahaya petunjuk itu. Sekurang-kurangnya kita selitkan. Doa ini bahasa kita dengan Allah Ta'ala. Doa ini adalah bahasa kita dengan Allah Ta'ala. Bahasa kita berbicara dengan orang, dengan sesuatu yang kita cintai, dengan Allah yang kita cintai, yang kita sayangi. Kalau kita bicara dengan orang yang kita sayangi, bagaimana luahan rasa itu? Kita bicara dengan suara lidah kita ni, dengan lidah ni, dengan suara hati. Apa yang kita lafazkan? Kita nak mari dengan perkataan yang menjela-jela? Tak. Kita mari dengan bicara yang kita faham, kita nak, kita sendiri kita faham. Dengan suara itulah suara hati yang penuh rasa. Penuh rasa. Boleh? Selain daripada itu, saya boleh anjurkan sesiapa yang samalah Tuan Jamil, Kiai Adimin, boleh juga rujuk kepada doa-doa yang dibaca oleh para alim ulama yang muktabar, dan apa doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Namun dia ada pengkhususan. Yang cuma saya ingat dalam Isra' ni salah satunya apa dia? Minta diterangi, sebab matahari baru keluar, baru terbit. Biarlah pagi ini adalah pagi yang kita doa, masya-Allah tabarakallah. Kalau umi saya, bonda saya ajar, Allahumma ja'alna khairan hazal yaum. Ya Allah, jadikan hari ini hari yang baik pada diriku. Hari yang pertama dalam seluruh kehidupan kita pagi ini menjadi hari yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Dah. Gitu. Allahumma ja'alna khairan hazal yaum fatahu wa nasarahu wa nurahu wa hudahu wa barakatuhu. Itu yang kita susun yang kita nak. Boleh ya? Tabarakallah sana khalikin. Karena itu sekiranya ada ruang waktu lagi, maka diikuti dengan solat sunat duha. Maka
banyaklah ruangnya sebenarnya yang boleh kita buat. Ya, yang boleh kita buat untuk tambah nilai, menjadi orang kata apa? Yang nak menjadi apa kesan daripada tarbiyah yang Allah Taala latih kita, ajar kita dalam bulan yang penuh keberkatan ini, yang bulan Ramadan, yang mana kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun itu sampailah selepas bulan Ramadan pun, oleh kerana kita ada maklumat, kita dah ada pengetahuan, kita nak menjadi orang yang lebih baik, maka kita laksanakan. Maka tolong jangan jadi orang yang rugi lagi merugikan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, sampai kita boleh kita meninggalkan 2 solat sunat sebelum subuh. Ni tolonglah usahakan. Boleh ya? Tolong usahakan. Bangunlah usaha pukul berapa sekalipun, maka tolong jadi orang yang usahakan juga untuk solat sunat sebelum subuh. Tolong jangan jadi orang yang rugi lagi merugikan bila mana sepanjang Ramadan ini sehelai muka surat pun kita tak baca Quran. Rugi sangat. Baik. Kemudian tolong jadi orang yang sebolehnya kita adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Ada keupayaan, mampu, buatlah. Boleh buat tiap-tiap hari, buatlah. Okey? Untuk bersedekah sepanjang bulan ini. Tabarakallah sana khaliqin. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Apa yang kita bincang pagi ni? Bincang 2 solat sunat sebelum dan 2 solat sunat selepas. Tak boleh buat selepas subuh, boleh buat sewaktu Isra'. Tabarakallah. Boleh lagi. Ganjaran yang Allah tawarkan, yang Rasulullah bicarakan, amat-amat terbaik, dan ianya adalah kesenangan dunia yang kita dapat, dan lebih-lebih lagi adalah untuk kesenangan di akhirat nanti. Jadikan je suatu amalan, mohon kepada Allah Ta'ala, Allah marzuqna ilma, ya Allah rezekikan kepada kami ilmu, wal fahma, dan kefahaman. Allah marzuqna fahma wal ilma. Ada juga yang doa begitu, ya Allah rezekikan kepada kami kefahaman. Faham insya-Allah, tak faham bagi tahulah apa benda pun. Cakaplah apa, kalau dah tak faham, habis tahu. Faham ke tak? Habis Tak boleh nak tolonglah hadirin, tak boleh nak tolonglah, melainkan kena mohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey Baik, terima kasih kerana ruangkan masa sama pagi ini. Dah lewat sampai pukul 7 lebih dah ni. Dan ini adalah kuliah subuh yang ke hari yang ke-18. Alhamdulillah, hari yang ke-18. Maka saya ingat satu daripada kataan Baba. Semalam saya telefon salah seorang daripada Baba, orang yang berilmu. Saya tanya, Baba macam mana saya nak buat persediaan untuk berhadapan dengan 10 yang terakhir ini. 10 yang terakhir ini. Dia kata satulah, dia kata mintalah faham. Faham apa dia? Kita beribadah Ramadan ini daripada 1 Ramadan sampai ke 20 ataupun 30 ataupun 29 Ramadan ini, kita adalah orang yang berada dalam nilai cinta, nilai kasih, nilai sayang, nilai rindu. Letak kita rindu nak jumpa Allah. Rindu, sayang, kasih, cinta, kita nak jumpa. Baik, maka kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Takut kepada Allah, maka dekatkan lagi kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, maka dekatkan lagi dirimu kepada Allah. Kataan dia. Boleh tak takut kepada Allah? Boleh. Takut yang macam mana? Takut pada azabnya. Takut pada azab itu, itulah yang terbaik. Takut pada azab Allah Ta'ala, tabarakallah. La ilaha illallah. Tarbiyah yang kita dapat terbaik nanti. Takut pada azab Allah Ta'ala. Itu yang selayaknya kita rasa takut kepada Allah. Habis, boleh tak ada rasa takut yang lain? Ya, takut yang lain, maka takut yang lain itu hampiri, dekati dengan sayang, dengan cinta, dengan rindu, dengan segala rasa yang ada pada diri yang kita luahkan, dan saat kita berbicara kepada Allah Ta'ala saat di sepertiga malam dan segalanya. Itu kita risau, kita takut Allah tak terima solat kita, kita risau, kita takut doa kita tak dimakbulkan, kita risau, kita takut seluruh daripada amal soleh kita tak tahu ke mana-mana, sampai di mahsyar nanti tiba-tiba amal soleh kita terbang seperti debu yang terbangan, tak ada apa-apa pun, tak ada nilai. Kita risau dan takut. Dekatinya dengan rasa rindu, kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Makin dekat kita kepada Allah walaupun kita takut dengan banyak perkara.
Dan yang paling utama ketakutan itu pada azab yang Allah tawarkan sekiranya kamu ingkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak bicara yang disampaikan semalam. Saya ada letak dekat Facebook saya 6 perkara, walaupun banyak lagi. Nama antara itu yang melekat dan berasa pada diri tabarakallah. Bicara orang-orang alim ni, para alim ulama ni, dia penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Kata dia tu mendalam. Kataan dia tu menusuk, dia sebut tu jauh pada hati merasa tabarakallah, Allahu Akbar, tabarakallah. Sebab dia sebut dengan suara getarnya. Dia sebut azab Allah Ta'ala bergetar, suara bunyi la ilaha illallah. Baik ya, semua dikasih Allah Ta'ala. Allah mohonlah agar merahmati daripada seluruh kehidupan kita dengan seluruh daripada doa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan suara rasa itu, dengan suara hati kita yang ada rasa itu. Mudah-mudahan Allah makbulkan dengan penuh keyakinan. Kita jumpa pagi esok insya-Allah, bacaan-bacaan yang ada dalam solat dan doa daripada Al-Quran kita dah bincang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tajuk ni kadang saya tak boleh nak khususkan juga. Tajuk ni yang kita nak bincang. Cuma saya ingat saya kena nak bincang nanti bacaan yang ada dalam solat. Selain daripada bacaan-bacaan yang biasa, kita boleh tambah lagi dengan doa-doa yang lain. InsyaAllah ta'ala aminin. Baik semua sekali, sehingga berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi, Allahumma nawwir qulubana wa sudurana binuri hidayatik kama nawwarta binuri syamsika abadan fil ardi abadan ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna as-sihhata was-salamata wal 'afiyah min kulli waba'in wa bala'in ya karim birahmatika ya arhamar rahimin wa shifaa'an min kulli da'in wa saqaman ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghiitsu bika ya arhamar rahimin faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallah sal khaliqin. Saya dah ingat, insya-Allah yang berkelapangan esok saya kongsikan zikir yang saya dapat, zikir yang baca sewaktu solat duha yang saya dapat oleh sahabat sewaktu kerjakan umrah tahun lepas, zikir dalam Hijr Ismail yang saya dapat secara bersanad dalam zikir dalam Hijr Ismail yang mana boleh pakai dalam waktu duha. InsyaAllah kita jumpa esok. Allah rezekikan dari kesihatan, kita jumpa dan ingatan saya kongsikan esok insya-Allah. Boleh ya? Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.